وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Kita sambung bacaan kita bagi kitab asas jalan tasawuf ataupun kitab tulisan, terjemahan dan juga huraian bagi kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati. Kata beliau, rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumi fid dharain amin. Wajibu alaihi hifdzul a'dha'i sab'ati min jami'il ma'asi, fayajibu alaihi, dia yakni mukallaf, wajibu alaihi, dan wajib juga ke atasnya, dia juga diwajibkan memelihara 7 anggotanya dari maksiat. Maka ia wajib hifzul ain minan nazari ilal muharramin kan nazari ilal nisa'il ajnabiyati wa nazaril awrati wa nazari bil istihqari ila muslimin wa nazari ila baitil ghairi bi ghairi idnin. Jadi yang pertama, menjaga mata dari melihat yang haram seperti melihat wanita-wanita ajnabi. Wanita-wanita ajnabi yakni wanita yang bukan mahram kita lah. Melihat aurat, yakni melihat aurat orang lain sekalipun mahram. Mahram walaupun ibu kita, walaupun anak perempuan kita, mereka ada mahram. Mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mahram mereka ada aurat mahram iaitu pusat hingga lutut. Di hukum aurat ini haram dilihat, haram disentuh. Kemudian di antara yang perlu dijaga juga daripada pandangan mata iaitu melihat Muslim dengan pandangan mengecil-ngecilkannya dan melihat ke rumah orang lain tanpa izinnya. Jadi ala kulli hal, mata perlu dijaga daripada melihat perkara-perkara yang haram, kerana segala perlakuan anggota akan beri kesan kepada hati. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW menyatakan, apabila seorang itu melakukan maksiat, akan timbul satu titik hitam di dalam hatinya. Dalam kitab kita ni pun ada, dalam huraian di depan nanti, huraian secara bertulis. Cuma ana huraikan terlebih dahulu dalam bacaan matan ini. Nanti tuan-tuan dan puan sekalian, kebanyakan syahid yang dalil ataupun hadis yang nak sebutkan itu sememangnya ada ditulislah dalam ulasan ataupun syarah pada matan Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati ini. Kemudian yang kedua, wa hifdzul lisan minal kadhibi wal ghibati wa hiya dhikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta sadiqan, wa minan namimati wa hiya naqli kalamin nasi ba'dihim ila ba'din biqasd al-ifsad wal fitnati, wa minal istihza'i bil muslim والسخرية به والضحك عليه استخفافا واحتقارا له. Yang kedua, menjaga lidah dari dusta, umpatan. Mengumpat iaitu kamu menyebut saudara kamu
kamu menyebut saudara Muslim kamu dengan suatu yang dia benci, sekalipun benar. Para sahabat pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika apa yang kami umpatkan tentang saudara kami itu adalah suatu yang sememangnya dia lakukan? Lalu Nabi SAW menjawab, jika kamu mengumpati dia perkara yang dia tidak lakukan, maka kamu mengadakan fitnah terhadap dia. Ya? Buhtan. Kamu telah melakukan buhtan. Ya, jadi kita dapat faham daripada sini bahawa orang yang mengumpat saudara dia seagama dengan mengada-adakan cerita, dia melakukan dua dosa. Satu dosa mengumpat, iaitu menceritakan keburukan seseorang di belakang dia. Dan satu lagi adalah dosa al-buhtan, iaitu dosa mengadakan mereka-reka cerita yang tidak betul tentang orang lain. Jadi dua dosa. Kata Nabi lagi, kalau kamu mengumpati dia perkara yang dia buat, maka kamu mengumpat. Dia ala kulli hal, kita diharamkan oleh syariat dengan hukum asal. Hukum asal bagi mengumpat itu adalah haram. Kecuali dalam ada beberapa kes yang dikecualikan jika benar-benar ada maslahat di sana. Kemudian mengadu domba. Menjaga lidah daripada an-namimah, mengadu domba, iaitu memindahkan ucapan sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain dengan tujuan menimbulkan kerosakan dan fitnah. Itu mengadu domba. Mana tujuan melaga-lagakan, mengapi-apikan permusuhan. Mempersenda orang lain, bercakap mempersenda orang lain, mengejeknya dan mentertawakannya kerana memandang rendah dan memperkecilkannya. Itu contoh-contoh maksiat lisan. Yang ketiga, wa hifdzul udhun minal istima'i ila al-ghibati wan namimati wa sa'iril aqwal al-muharramah. Menjaga telinga daripada mendengar umpatan, adu domba dan semua ucapan-ucapan yang haram. Jadi mengumpat itu maksiat mulut dan pada masa sama juga maksiat telinga. Wa hifdzul yadaini, wa hifdzu al-yadaini, yang keempat, wa hifdzul yadaini min at-tatfif fil kaili wal wazni wal khiyanati was sariqati wa lisairil umuri muharramati qal qatli wal darbi bighairi haqqin. Menjaga dua tangan dari mengurangi sukatan dan timbangan. Ini maksiat, di antara maksiat tangan. Mengurangi sukatan dan juga timbangan. Dari khianat, mencuri dan semua perkara yang diharamkan. Seperti membunuh dan memukul orang lain tanpa hak. Menjaga dua tangan dari mengurangi sukatan dan timbangan. Kerana bila kita berniaga, tangan kita yang melakukan timbangan. Jadi orang berniaga yang mengurangi timbangan dan sukatan, maka dia telah melakukan maksiat tangan. Dan juga menjaga dari khianat. Yang khianat yakni pecah amanah. Maknanya mencuri, mengambil barang yang disimpan atau menggunakan barang yang disimpan kepada kita, mencuri dan semua perkara yang diharamkan seperti membunuh
dan memukul orang lain tanpa hak. Ini contoh maksiat tangan. Wa hafzul rijlaini minal masyi fi si'ayatin bimuslim aw qatlihi aw ma yadurruhu bighairi haqqin wa ghairi dhalika min kulli ma hurrima al-mashyu ilaihi. Hurrima al-mashyu ilaihi. Bina majhul, diharamkan. Menjaga dua kaki dari berjalan ke suatu majlis atau tempat untuk mengumpat orang lain, mengumpat orang Islam atau membunuhnya. Mana majlis, di mana dalam majlis itu berlaku si'ayati bil muslim. Majlis memperkatakan tentang keburukan orang lain. Si'ayati bil muslimin atau qatlihi. Jadi sebab tu bila kita nak ada satu majlis, kita kena pastikan majlis itu adalah majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia tidak akan berada dalam majlis yang dimurkai oleh Allah. Sehingga kan selalu disebut oleh para ulama, bila Allah Subhanahu wa taala memandang ke bumi dan dia melihat tempat-tempat yang dia redha, maka pastikan dia tidak kehilangan kamu dari situ. Jadi bila Allah Ta'ala melihat masjid, Allah melihat majlis ilmu, Allah melihat majlis zikir dan sebagainya, maka seboleh-bolehnya kita pastikan kita berada dalam majlis itu. Dan ketika Allah melihat kepada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dia murkai, pastikan Allah tidak melihat kamu di situ. Apabila Allah melihat tempat-tempat yang lara, tempat-tempat maksiat dan sebagainya, maka jangan kita tu kelihatan di situ. Jadi begitulah juga di sini dia kata menjaga dua kaki dari berjalan ke suatu majlis atau tempat untuk mengumpat orang Islam. Mana tempat yang memperkatakan keburukan orang Islam yang lain. Atau tempat membunuhnya. Tempat kita berjalan ke tempat untuk membunuh saudara Muslim yang lain. Ataupun untuk terlibat dengan perang saudara dan sebagainya. Jadi sebab itu Nabi SAW pesan bila berlaku peperangan sesama orang Islam, maka duduklah di rumah kamu. Atau sebarang perbuatan yang memudaratkannya, yakni memudaratkan Muslim yang lain tanpa hak. Dan sebagainya lagi dari tempat-tempat yang diharamkan berjalan kepadanya. Iaitu tempat-tempat maksiat dan sebagainya lah. Kemudian yang keenam, wa hifdzul farji minaz zina wal liwati wal istimna'i bil yadi. Menjaga kemaluan dari zina, liwat dan onani. Hifdzul farji minaz zina wal liwati wal istimna' bil yadi. Jadi seorang Muslim ada dua akad sahaja untuk mengharuskan dia menyempurnakan ataupun kemahuan dia, iaitu akad perkahwinan dan juga akad milkul yamin. Dan pada zaman ini hanya ada satu sajalah akad perkahwinan. Dan menjaga wa hifdzul batni min kulli muharramin. Mislu akil riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim wa kulli ma harrama Allah Ta'ala minal ma'kulat wal masyrubat. Menjaga perut dari semua yang diharamkan, seperti makan riba, minum minuman yang memabukkan, makan harta anak yatim, dan semua jenis makanan dan minuman yang diharamkan Allah. Wa yanbaghi lil mu'min al-aqil an yakuna. Jadi selesai dah menjaga 7 anggota yang 7. Jadi termasuk dalam jalan penyucian jiwa adalah menjaga anggota daripada maksiat.
Jadi tasawuf ini tidak ada lain melainkan satu ilmu untuk tazkiyatun nafs. Untuk membersihkan jiwa, membersihkan rohani. Di antaranya, kalau kita boleh ulang kaji balik, mula-mula sekali pengarang kitab kita, dia menyebutkan husnul khatimah. Memohon atau berdoa kepada Allah, dia bukakan matan tasawufnya dengan memohon kepada Allah husnul khatimah. Jalan penamat hidup ataupun kematian yang baik. Jadi seolah-olah tujuan tasawuf ni adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan roh, membersihkan hati supaya kita ni mati dengan mati yang baik. Yang mati dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, dia masuk permulaan matan dia itu dengan taubat. Dengan menyebutkan kewajipan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, dia menyebutkan tentang penyucian hati daripada perkara-perkara yang merosakkan hati ataupun disebut dengan sifat-sifat al-mazmumah. Yang sifat-sifat yang mazmumah bagi hati. Riya, ujub, takbur, hasad dan sebagainya. Yang keempat, setelah kita buang daripada hati perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, maka kita hiaskan hati kita, kita masukkan dengan sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang baik, yang dipuji, yang terpuji, yang diridai oleh Allah untuk kita dimiliki oleh hati kita. Iaitu ikhlas, iman dulu, iman, kemudian ikhlas, khusyuk, tawadhu, qanaah, bersifat qanaah, kemudian sifat-sifat yang lain lagi lah yang disebut, yang mesti dimiliki oleh hati kita. Dan kalau kita nak tambah satu lagi, iaitu menjaga. Setelah kita sucikan hati dan kita masukkan sifat-sifat yang baik dalam hati, maka kita perlu menjaga hati kita. Menjaga hati supaya jangan kita kembali semula kepada sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian yang kelima atau yang keenam, inilah yang kita baca hari ini, iaitu menjaga anggota badan, anggota tubuh daripada dosa, kerana dosa akan memberi kesan kepada hati. Kemudian berikutnya kata dia, وَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ, hendaklah seorang mukmin yang berakal berusaha menjadi seorang yang memiliki sifat-sifat berikut. Itu sifat-sifat al-mu'min al-kamil. Seorang mukmin, sifat seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna, yang melengkapi 76 cabang iman. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun. Iman ada 70 cabang lebih. Iman punya 70 cabang lebih. Bid'un wa sab'una. Bid'un ni lah ucapan bahasa Arab yang merujuk kepada lebih daripada 5. Jadi bid'un wa sab'una maknanya mempunyai 75 cabang lebih. Dan Imam Al-Baihaqi, dia menulis dalam kitabnya Syu'abil Iman, cabang-cabang iman, daripada hadis Nabi yang menyertakan 75 cabang iman itu, dia kaji dan dia himpunkan dalam kitabnya Syu'abil Iman, maka dia dapati ada 77 cabang. Jadi sebab itu seorang Muslim yang berakal hendaklah berusaha menjadi seorang yang memiliki sifat berikut. Khashi'an, ayyakuna, khashi'an, panggil khabar kana,
Wa yanbaghi lil mu'min lil-aqili an yakuna khashi'an. Seorang yang khusyuk, mutawadhi'an, seorang yang tawadhu, khaifan, seorang yang takut, takut kepada Allah, wajilan, takut ataupun bimbang daripada kemukaan Allah ataupun azab Allah. Wajilan, wajilan gemetar, makna hatinya sentiasa gemetar. Ya, Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, orang-orang beriman bila disebut nama Allah, wajilat, gemetar hati mereka. Jadi gemetar ini dia berpunca daripada hati, ma'rifah. Ma'rifah bertempat dalam hati dalam Islam, bukan bertempat di otak. Dalam Quran, ma'rifah ini adalah di hati. Daripada hati itulah terhasilnya. Bila hati itu wajilat, gemetar, maka dia berlaku infial. Mana infial? Mana reaksi. Yang reaksi itulah yang membentuk, dia panggil gerak laku tubuh. Khaifan, wajilan, musyfiqan, dan mengharap, min khasyatillah ta'ala. Mengharap belas kasihan kerana takutkan Allah. Musyfiqan dari perkataan syafaqah. Dalam Quran, al-musyfiqina, dia biasa ditafsirkan oleh ulama dengan makna takut juga. Dan pada masa sama, dalam kamus Al-Marbawi, Syekh Al-Marbawi rahimahullah, kata dia syafaqah, mana kasihan belas, musyfiq. Musyfiqan min khasyatillah. Kasihan belas. Syafaqatun belas kasihan serta takut. Takut pun maknanya kita kena tengok konteks bahasa lah. Sebab dalam Quran al-musyfiqin memberi makna al-khaifin, orang yang takut. Tapi pada masa yang sama, perkataan syafaqah juga memberi makna kasihan belas. Jadi di sini kita terjemahkan musyfiqan min khasyatillah. Dan sentiasa mengharap belas kasihan. Mana belas kasihan Allah lah. Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Jadi sebab itu fafiru ilallah, dalam Quran mengatakan, maka adalah kamu lari kepada Allah. Kita takut kepada Allah bukan menjauhkan diri daripada Allah. Kita takut kepada Allah. Kalau makhluk ni, kalau kita takut, kita akan lari daripada singa. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahasa yang sama dengan Quran sebut. Firru minal majzum. Firru. Larilah kamu daripada orang yang berpenyakit kusta. Firaraka minal asad. Sebagaimana kamu lari daripada singa. Tapi Allah Ta'ala pula, Allah Ta'ala guna bahasa, kalau tadi, firru minal asad. Lari daripada orang berpenyakit kusta. Sebagaimana kamu lari daripada singa. Tapi Quran kata, fafiru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Fafiru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Mana kita takut kepada Allah. Kita takut lebih daripada kita takut singa. Singa kalau dia bunuh kita, mati, habislah. Tapi Allah Ta'ala kalau dia nak azab kita, berpanjangan di akhirat. Wa'alaikumsalam. Allahul Musta'an. Jadi kita takut kepada Allah, tapi kita kena lari kepada Allah.
Mana semakin takut, semakin dekat dengan Allah. Semakin takut, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka di sini Syekh pengarang kitab kita Al-Alamah Imam Ad-Dumyati dia kata musyfiqan min khasyatillah. Ya, kita mengharap belah kasihan kerana takutkan Allah. Kerana kita takut akan kemurkaan Allah, maka kita mengharapkan belah kasihan dia agar dia melimpahi taufiknya kepada kita dan mengampunkan kita. Zahidan fi dunia, menjadi seorang yang zuhud di dunia, qani'an bil yasiri minha, qana'ah. Qana'ah ini redha dengan sedikit yang diterima daripada dunia. Dunia ni tidaklah kita tidak tamak. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bersyukur. Munfiqan il-fadili an hajatihi mimma fi yadih. Menginfakkan. Suka menginfakkan harta yang ada di tangannya yang melebihi keperluannya. Dia tidak bakhil. Nasihan li ibadillahi. Menjadi penasihat. Menjadi seorang pemberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Mana dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, iaitu dengan memberi pesanan yang baik, nasihat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Musyfiqan alaihim, berbelas kasihan kepada mereka, memiliki belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang lain, rahiman bihim, serta mengasihi mereka. Amiran bil ma'rufi, mengajak kepada ma'ruf, nahian 'anil munkar, dan mencegah dari munkar. Musari'an fil khairati, bersegera kepada kebaikan, tidak berlambat-lambat, tidak suka menangguh-nangguh. Mulaziman lil ibadat, melazimi ibadat. Mana melazimi lazim, maknanya sentiasa berterusan melakukan ibadat. Istiqamah, dengan istiqamah tidak hanya ketika rajin ataupun ada mood saja, tapi dia istiqamah. Sebab itu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada satu tajuk khusus berkenaan dengan al-awrad, wirid, menjaga wirid. Kalau kita orang Melayu, wirid ni wirid lepas sembahyang, wirid pagi petang, tak. Wirid mengikut Imam Ghazali iaitu ibadat. Apa saja ibadat yang kita jadikan sebagai rutin harian kita atau mingguan, itulah wirid. Jadi wirid baca Quran, wirid qiyamul lail. Setiap malam berapa rakaat kita nak mulazamah? Katalah 5 rakaat istiqamah. Kalau rajin, kita buat lebih 5, tapi tidak akan kurang dari 5. Itu wirid. Mana qiyamul lail itu menjadi wirid kita. Bacaan Quran kita berapa muka setiap hari, itu menjadi wirid kita. Tahlil, zikir-zikir berapa, istighfar 1 kali, kemudian selawat 1 kali sebagai contohnya setiap hari, dan lagi tahlil la ilaha illallah 1 kali, maka itu menjadi wirid kita. Wa da'iyan ilal huda, dan mengajak kepada hidayah atau petunjuk, yang dia menjadi pendakwah. Kasirul haya'i, seorang yang pemalu, kerana Nabi menyebutkan bahawa al-haya'u syu'batun minal iman, malu adalah satu cabang daripada iman. Qalilal adha, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Saduqal lisan, benar lisannya, mana sentiasa bercakap benar. Qalilal kalami, dan sedikit bercakap, dan tidak banyak bercakap. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, man kasura kalamu kasura khat'uhu, barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Birran biwalidayhi, berbakti kepada dua ibu bapa.
wa wasulan li aqaribihi, sentiasa berhubung dengan kaum kerabat. Wasul li aqaribihi, sentiasa menghubung silaturahim. Biasa menghubung silaturahim dengan kaum kerabat. Wadudan bi ikhwanihi, dan mengasihi kawan-kawan. Ya, biasanya ikhwan ni lah saudara muslim lah. Tapi ada juga ulama yang melebarkan pengertian ikhwah itu kepada saudara semanusia dan juga saudara semakhluk. Sebab itu seorang muslim, dia bukan saja mengasihi sama-sama dia muslim, dia juga mengasihi sama-sama manusia yang lain, bahkan mengasihi haiwan dan sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan satu hadis, dia menceritakan satu hadis, seorang yang diampuni oleh Allah dengan sebab dia memberi minum kepada anjing yang dahaga. Likulli kabi di rotbin sadaqah. Simpati kamu, kata Nabi SAW, kepada makhluk yang bernyawa itu adalah sedekah. Yakhafu rabbahu wa yarju rahmatah. Dia takut akan Tuhannya dan mengharapkan rahmatnya, rahmat Tuhan, rahmat Allah. Wa yu'ti lillahi wa yamna'u lillah. Memberi kerana Allah, dia memberi kerana Allah dan menegah kerana Allah juga. Jadi kalau dia nak bagi pada seseorang pun, dia bagi kerana Allah. Kalau dia tidak nak beri pun kerana Allah Ta'ala juga. Bukan kerana nafsu, bukan kerana dendam dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang berhak yang sepatutnya kita beri, tapi oleh sebab kita tak berkenan dengan dia, hati kita tak berkenan dengan dia, ataupun dia pernah buat salah dengan kita. Walaupun dia berhak, tapi kita teringat-ingat, kita masih mengingati kesalahan daripada kita, menyebabkan kita menghalang hak dia. Maka itu seorang mukmin tidak begitu. Yang kerana seorang mukmin, dia memberi kerana Allah. Kalau dia menahan pemberian daripada seseorang pun, juga kerana Allah Ta'ala. Wa yuhibbu lillahi wa yubghidu fillahi. Dia mengasihi orang lain kerana Allah dan membenci juga kerana Allah Ta'ala. Ya. Wa yabghiduka wa yubghidu. Dia daripada fi'il madhi asalnya abghada, ka ataupun fi'il sulasi. Kalau abghada kena baca yubghidu. Kalau baghda kena baca yabghadu atau yabghudu. Yabghudu fillahi. Jadi kalau tengok dalam kamus Al-Marbawi, baghda makna membenci, meluat. Abghada, abghadahu, membenci, memberi meluat akan ia, abghadahu. Ini dia panggil memberi meluat akan ia, membenci. Yabghudu, membenci, yabghudu. Mana baca dalam fi'il sulasi. Baghda yabghudu. Yabghudu fillahi wa yarda lillahi wa yaghdibu lillahi.
Dia juga membenci. Kalau ada orang yang perlu dia benci kerana Allah. Wa yarda lillah. Dan reda, bila dia bersetuju dengan seseorang pun kerana Allah. Wa yaghdibu lillah, dan membenci seseorang juga kerana Allah Ta'ala. Muhibban lillahi wa rasulihi wa ashabihi wa ahli baitihi wal ulama'i wa salihin. Sentiasa mengasihi Allah, Rasulnya, para sahabat, ahli keluarganya, ahli keluarga baginda lah, mengasihi Allah, Rasulnya, wa ashabihi, para sahabatnya kembali Rasul, ahli keluarganya, yakni kembali pada Rasul, alim ulama, dan orang-orang saleh. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Kata Anas yang membaca hadis ini, yang menyampaikan hadis ini, inilah hadis yang kami para sahabat yang sangat suka membacanya dan mengingatinya, karena ataupun yang sangat hadis yang sangat diminati oleh diriku, kata Anas, kerana aku kasihkan kepada Rasulullah, aku kasihkan kepada Abu Bakar, aku kasihkan kepada Umar. Jadi mudah-mudahan di akhirat nanti aku dihimpunkan kembali oleh Allah bersama dengan mereka. Kerana Nabi bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Fa nas'alullah an yukhalliqana wa hibbatana bi jami'il awsaf al-hamidah. Maka seterusnya kata dia, kita mohon dari Allah, fa nas'alullah an yukhalliqana, agar dia menjadikan kita berakhlak. Berakhlak dengan segala sifat yang terpuji. Dan menjadikan kita kasih kepada sifat-sifat itu. Ini terjemahan silap. Ahibbatana an yukhalliqana ahibbatana, orang yang kita kasih. Nas'alullah, seterusnya kita memohon kepada Allah, an yukhalliqana, agar ia menjadikan kita berakhlak, wa ahibbatana, dan juga menjadikan juga orang-orang yang kita kasihi. Ahibbatana jamak kepada habib, ahibbah, orang-orang yang kita kasih. Mana kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita dan orang yang kita kasihi berakhlak dengan sekalian akhlak-akhlak yang terpuji. Menjadikan kita dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Wa yujarridana min jami'il awsaf ad-dhamimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar dia membebaskan kita
Tajrid makna membuang, merongkaikan daripada kita min jami'il awsaf adzamimah, daripada semua sifat-sifat yang zamimah, yang tercela. Wa yarzuqana kamal mutaba'ati. Dan kita juga berdoa agar Allah merezekikan kita, yang memberi rezeki, menggunakan rezeki kepada kita, kamal mutaba'ati li nabiyyina wa habibina, kesempurnaan mutaba'ah, agar Allah melimpahkan rezeki, taufik kepada kita untuk mengikuti dengan sempurna. Itu kesempurnaan mutaba'ah, mengikuti dengan sempurna Nabi dan kekasih kita. Li nabiyyina wa habibina, Nabi yang kasih kita. Wa man lahul minnatu alaina, iaitu insan yang memiliki kelebihan yang perlu kita tunaikan kepadanya. Iaitulah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti baginda pada semua ucapan, perbuatan dan hal ihwalnya. Hal ihwal yakni segala dipanggil apa? Hal ihwal kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita minta agar Allah memberi taufik, rezeki kepada kita untuk menjadi dipanggil seorang yang mengikut sepenuhnya Nabi Muhammad SAW. Sama ada dalam ucapan kita, perbuatan kita, ataupun dalam hal ihwal dan kehidupan baginda. Innahu ala ma yasha'u qadirun. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala yang Dia kehendaki. Wa bil ijabati jadirun, dan Dialah yang berhak memperkenankan doa dan permintaan kita. Jadi dalam proses penyucian jiwa ini kita kena ingat bahawa sandaran sepenuhnya adalah kepada Allah. Karena yang lain-lain itu hanyalah dipanggil jalan saja, alat. Tidak lebih daripada alat. Allah Ta'ala lah yang boleh membimbing kita sebenar-benarnya. Kalau wa man yahdillahu fahuwal muhtadi. Dalam Quran pun Allah Ta'ala selalu ulang, barang siapa yang dia diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapat hidayah. Dan wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, nescaya dia tidak akan menemui seorang pun pembimbing, wali, pembimbing mursyidan yang dapat memberi tunjuk kepada dia. Jadi sebab itu kita tak boleh maknanya bersandar pada diri sendiri. Sebaliknya dalam perjalanan kita menuju Allah ini, kita perlu bersandar kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah selesai kita baca matan ini. Kalau kita boleh simpulkan sekali lagi, dalam perjalanan tasawuf ini asasnya, yang pertama sekali tujuannya adalah untuk kita mati dalam mati yang baik. Supaya kita mati nanti mati yang baik. Bukan kita bertasawuf menyucikan jiwa ini supaya orang kata kita ni ahli tasawuf, ahli tarekat, ataupun supaya orang ni menyanjung kita sebagai wali Allah dan sebagainya. Itu tak penting. Yang pentingnya Allah Ta'ala. Kita ni adalah awliya Allah di sisi Allah. Awliya di sisi Allah. Itu yang penting. Jadi itu yang pertama sekali. Pengarang imam kita Al-Alamah Abu Bakar Ad-Dumyati dalam matan ini, yang mula-mula sekali dia masuk, dia berdoa kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Itu boleh kita jadikan sebagai ghayah, sebagai matlamat kita dalam kita menyucikan jiwa, iaitu supaya jiwa kita ni bersih dan kita mati dengan mati yang baik dan diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Bila Allah Ta'ala nak mempersilakan hamba-hambanya untuk masuk dalam syurga, Allah Ta'ala tidak sebut direct, masuklah kamu dalam syurga. Sebaliknya Allah Ta'ala berkata, wahai jiwa yang teguh, mutmainnah. Wahai jiwa yang teguh dalam ma'rifah, dalam iman, dalam ketaatan. Irja'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha kepada Tuhanmu, mardiyah, dan juga kamu diredai oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jadi syurga nombor 3. Ya, mula-mula Allah Ta'ala sebut pengiktirafan, wahai jiwa yang teguh, yang tetap dalam dalam iman, dalam tauhid, dalam ketaatan. Itu Allah Ta'ala sebut dulu. Setelah itu Allah Ta'ala sebut kembali. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha, mana kamu bersedia. Ya, kamu redha kepada Tuhanmu dan juga kamu diredai oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuklah kamulah hamba-hambaku. Masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Mana Allah Ta'ala iktiraf dia sebagai hamba. Dan Allah Ta'ala iktiraf dia sebagai salah seorang daripada hamba-hamba dia. Dan yang keempat, barulah Allah Ta'ala kata, masuklah kamu dalam syurgaku. Jadi, sebab itu tuan-tuan bersekalian, kata ulama, ada 2 nikmat yang paling besar di akhirat bila manusia masuk dalam syurga. Yang pertama ialah ru'yatullah, melihat Allah. Yang kedua, ridwanullah, dilimpahi keredaan Allah sampai bila-bila. Kalau di dunia ini, kita ada kemungkinan besar untuk ditimpai oleh kemurkaan Allah, iaitu bila kita melakukan maksiat. Tapi bila masuk dalam syurga, maka tidak ada maksiat. Ahli syurga dibebaskan sepenuhnya, dipelihara sepenuhnya oleh Allah daripada kejahatan. Kemudian, itu yang kedua. Yang pertama, jalan tasawuf ini, Syekh Al-Alamah, pengarang kitab kita ini, dia sebut husnul khatimah. Yang kedua, memulai jalan tasawuf ini dengan taubat. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan penyucian hati dan membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang tercela bagi hati. Yang ketiga. Yang keempat, menghiaskan hati dengan sifat-sifat yang terpuji bagi hati. Itu yang keempat. Yang kelima, menjaga hati. Dan setelah kita buang yang kotor-kotor, kita masukkan yang bersih-bersih, kena jagalah supaya jangan kembali kotor. Itu yang kelima. Yang keenam, menjaga anggota-anggota daripada dosa. Kerana perbuatan dosa daripada anggota ini akan memberi bekas pada hati. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berusaha untuk menerapkan dalam diri kita ini segala sifat mukmin yang sempurna. Yang mana Nabi SAW menyebutkan iman ada 76 cabang. Jadi kita jadikan tubuh kita ni, diri kita ni sebagai medan dan juga tapak untuk kita melaksanakan kesemua ciri-ciri kesempurnaan iman. Yang mana tapak kita tu. Macam kita kata kalau negara tu negara Islam, maka diri pun diri yang Muslim. Yang dilaksanakan dalam diri itu dipanggil ciri-ciri keimanan. Kemudian seterusnya, mengikuti Nabi SAW. Ikut penuh. Mutaba'ati tammah. Kamal mutaba'ah istilah dia. Iaitu kita mengikuti dengan sempurna Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mana kehidupan baginda dalam rumah tangga, peribadi, percakapan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Sungguhnya Allah, ini penutup dia. Dalam matan tasawuf ini,
Imam Syekh Dumyati, dia tutup dengan sesungguhnya Allah yang maha berkuasa atas segala yang dia kendaki. Kalau dia nak kita bersih, bersihlah kita. Kalau dia tak nak kita bersih, maka mustahil kita akan menjadi insan yang bersih. Wabil ijabati jadir, dan dia lah yang berhak memperkenankan doa atau permintaan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah dalam 2 siri selesai kita daripada membaca matan ini. Adapun huraian-huraian itu tuan-tuan dan puan baca sendirilah. Dan dia tidak lebih kuranglah daripada apa yang Ana sebutkan dalam huraian itu, insya-Allah. Tidak ada beza sangat. Jadi tuan-tuan dan puan boleh boleh baca sendiri, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan 2 siri kita selesai baca matan. Jadi kita mudahkan dari segi ilmu, insya-Allah. Cuma beramal tu masing-masing lah. Masing-masing kena bersungguh-sungguh lah. Kita dipanggil apa? Imam Al-Ghazali, dia tidak suka ulama-ulama membincangkan terlalu terperinci ilmu ni. Kerana bagi dia kena perinci ke amalan. Kena perincikan amalan. Maknanya beramal itu biar banyak. Dan beramal itu biar banyak. Dan menuntut ilmu itu sederhana pun okey lah. Dia jangan banyak dipanggil di antara kebimbangan yang dibimbangi oleh ulama-ulama tasawufnya, bila kita banyak ilmu tapi kurang beramal. Wal-'iyazbillah. Itulah yang kita minta ampun kepada Allah lah. Ilmu banyak tapi beramal kurang. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita jumpa lagi, insya-Allah. Tengoklah lepas ini sama ada kita nak terus pada membaca Intisari Ihya Ulumuddin, ataupun kita tengoklah nanti. Nak tengok juga mungkin ada matan-matan lain yang kita boleh baca, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi, insya-Allah. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama.